Sebenarnya kita dibunuh oleh orang-orang kita sendiri. Dah berapa filem direct sampai sekarang? Muklis berubah sekejap. Sebelum tu, kenapa berubah nak direct? Kenapa? Oh, Hmm. okey. Itu soalan tu Hmm. Saya sebenarnya selepas saya buat filem Penanggal, Eli Kuriati, masa tu saya back to back. Masa tu saya sangat banyak dapat job lah. Maknanya back to back je kan. Masa tu lah tahun 2010, 11 sebelum tu kan. Jadinya selepas saya back to back dengan Grand Billions, saya buat filem rock Mamat Khalid masa tu, macam-macam lah saya buat. Lepas tu sampailah ke Eli Suryati maknanya kerjasama antara Tayangan Unggul dan Grand Billions iaitu Penanggal. Okey. Selepas tu Tengku Ista masa tu dekat situ. Betul. Dia give me a call, Muklis. We have some diorang ni Grand Billions ni ada projek pengarah muda. Betul. Jadi saya salah seorang yang dipanggil. Kata you berminat tak nak direct satu. Nak direct lah masa tu. Itulah saya pun fikir alamak kan. Saya tak faham kenapa saya setuju, tapi saya setuju. Okey. Baiklah, saya cakap okey, tapi what do you have? Yalah kau ada apa skrip ke apa, then you just give ni and then I direct lah. No, you ni kan. You ambil. So saya kata itu yang 7 tu. Filem 7 keluar. Jadi 7 keluar tu. Jadi masa itulah punca dia. Tapi saya dah cakap dengan isteri saya. Saya cakap saya seorang, saya rasa selepas ni saya mungkin tak ada kerja. Saya akan start all over again. Betul. People don't want to have me as a DP anymore because kita dah direct. Kita direct, dia ada satu perception. Malaysia ni ada satu perception kita pula. Kalau dah direct maknanya dia tak nak dah. Dia tak ambil lah. Jadi itulah. Jadi setahun saya tak ada job selepas tu. Memang betul. Memang terjadi betul. Setahun. Tak ada ni. Saya dah rasa, ni saya dah rasa dah ni. Yalah. Jadi itulah. Kalau buat independent tak apa, sebab buat dengan Grand Billions satu syarikat besar. Jadi orang faham, orang tahulah. Yalah, betul. Jadi itu punca dia. Punca saya pergi saya mengarah. Change of direction. Masa tu. Lepas tu keluar pula Ophelia. Lepas tu lah. Okey, itu punca yang satu lagi sebab saya cakap tak boleh ni cakap kan. Saya rasa saya kena buat Ophelia. Saya kena buat Ophelia untuk, kalau tak saya tak ada job lah. Betul. Saya ada iklan lah 2, 3, 4 macam tu je lah. Maknanya tak ada job. Jadi saya buat Ophelia. Untuk maknanya okeylah habislah, aku akan direct je. Aku akan mengarah je. Jadi itulah Ophelia selepas tu. Ophelia GB juga Ophelia independent. Ophelia saya sendiri. Okey. Duit sendiri lah, gadai sana gadai sini lah. Yalah. Dah okey lah. Tapi kenapa buat Ophelia tu, dia punya subjek dia sangat berani. Dia macam tu punya filem. Kenapa itu dia macam dekat dengan saya. Filem tu dekat dengan saya. Oh, ya ke? Filem tu sangat dekat dengan saya. Kalau ikut ke 7 tu, saya sangat minat dengan subculture. Okey. Waktu tu kita ada rasa hippies punya zaman 60s. Zaman 70s, orang kata hippies punya zaman Woodstock punya zaman Ophelia is subculture which is skinhead juga ni lah. Jadi saya tak fikir sebab dia dekat dengan saya. Dulu saya dalam ni lah Yalah, faham. Kan macam tu lah. Ophelia ada menang anugerah juga kan? Menang. Saya dapat pengarah harapan untuk itulah. Dengan lepas tu ada menang Kodi Rashid menang pelakon. Saya menang best pengarah harapan lah masa tu. Lepas tu lepas Ophelia tu ada beberapa filem lagi lah. Lepas Ophelia dia rezeki saya okey. Banyak tawaran daripada TV untuk mengarah drama. Jadi kali pertama saya mengarah drama, saya menang anugerah skrin. First time saya mengarah, saya menang anugerah skrin. Lorong Kecil ke Syurga saya menang big menang lah. Drama tu menang 6 award. Malam tu.
Semua lah, tapau semua. Yalah. Editing, scripting, best director, macam tu lah. Lepas tu dia banyak lah drama lah semua macam tu lah. Lepas tu alhamdulillah dia barulah. Mana barulah setahun pick saya up suffer. Setahun saya suffer. Apa start all over again kan. Maksudnya. Lepas tu dalam masa yang sama selepas saya menang tu tahun 2015 tu saya ditawar saya sambung belajar. Saya sambung Universiti Utara. Tu yang ambil PhD tu PhD dah habis tak, saya sekarang masih lagi PhD. Hari tu selepas saya ambil habis first degree saya ditawarkan untuk apa nama ni lah PhD lah. Sekarang execute to PhD lah. Creative Industry Management, yes. Apa karya pilihan, maksudnya Mukris kan dah duduk dalam pengarahan. Jadi saya nampak Mukris mesti memilih karya-karya tertentu. Pasal dah jadi DP dah lama kan? Lama. Lama kan? So macam-macam genre dapat, macam-macam experience. International pun saya rasa dah banyak job. Banyak. Kan? Macam-macam job ada. So sekarang ni apa karya, bagaimana penekanan pada karya yang Mukris lebih bagi penekanan lah, maksud saya. Adakah subjek dia ke, ataupun latar dia ke, ataupun macam mana penceritaan dia ke, ataupun macam mana? Apa kalau saya macam saya cakap tadi, suatu benda yang saya nak buat dia mesti dekat dengan saya lah. Kecuali kalau ia ditawarkan kepada saya daripada orang lain. Tapi untuk saya sendiri, untuk saya bikin, untuk saya buat, dia dekat dengan saya, yang lebih kepada saya. Maknanya saya lebih bersifat kepada drama dari masyarakat, dari human. Apa yang kita sekarang. Apa benda yang maksudnya yang relate to humanity. Itu satu pilihan. Saya lebih bersifat begitu. Saya tak minat horror, tapi saya banyak dapat horror. Itulah pasal. Itu yang saya tengok. Saya memang tak minat horror. Saya ingatkan awak memang minat genre tu. Tak. Memang tak minat. Saya tak percaya. Tapi saya dapat lah. Yalah. Tapi saya tak percaya. Saya memang tak percaya. Saya memang tak maksud saya that is not my forte. Saya punya forte adalah kemasyarakatan, drama yang lebih kepada humanity, action, itu benda-benda yang macam, tapi realis, very realis. Contoh macam you punya short film tu lah, apa nama, bulan apa tu? Pagari Bulan. Pagari Bulan. So Pagari Bulan tahun 2016 saya buat tu. Itu sebab saya nampak saya ke Sabah, saya buat untuk National Geographic punya shoot. Jadi bila saya pergi, saya nampak budak-budak kecil ni lah kan. Jadi kesiannya mereka adalah because the conservative versus liberalisasi dekat sana. Sedih lah. Jadi saya jadikan dia satu short film lah kan. Jadi memang ad hoc dia nampak. Aku nak buat short, aku nak buat lah. Kalau ada peluang, ada ruang, kalau feature film memang nak buat macam tu punya style lah, maksudnya. Saya Pagari Bulan dah nak shoot untuk sebab filem lah, dah diangkat. Dah diangkat alhamdulillah. Tapi premisnya saya tukar kepada zaman Jepun 1947. Mana pasal apa tu, pelacuran. Pelacuran dipanggil comfort girl masa tu kan. Untuk maknanya pihak Jepun masa tu because dia nak jaga moral askar dia, so dia bagi dia tolak perempuan jadi speaker Cina ke Melayu ke apa, dijadikan comfort girl kepada askar ni. So saya tukar premis dia kat situ. Kisah sama jugalah. Okey, kerja seni lain. Mukris pernah main gitar saya dulu ada band ke apa dulu? Ya betul lah. Saya gitaris lah dulu kan. Tapi tak sampai ajak lah sebab arwah bapak tak suka kan. Saya main muzik. Saya kalau tak jadi filmmaker, saya memang pemuzik lah kot kan. Macam tu lah. Macam tu. Melukis tak ada lah. Melukis adalah asas lah, basic saya lah. Memang basic lah kan. Basic saya lah. Saya tengok Mukris dah sekarang ni dah ke arah lain, maksudnya dah mula mengajar, dah mula sharing. Itu apa tu dia punya? Saya fikir yalah, maknanya
saya dah lama sangat kan. Dia Betul. bukan lama apa. Saya bukanlah tua sangat, tapi because Experience. dalam industri dah lama. Betul. Jadi saya need what we call the change of direction lah. Untuk mengubah hala saya kepada education. Saya fikir creative industry Malaysia, especially on cinematography, harus ada satu benda yang boleh bawa kita ke depan, especially untuk dalam filming lah. Memperkasakan education daripada aspek creative industry lah. Jadinya sekarang ni saya mengajar di UiTM lah, dan juga di Universiti Utara Malaysia lah. Jadi saya memang nak cuci tangan dengan sebagai pensyarah lah. Itulah keadaan dia. Itu dia punya ni lah. Dia punya impian lah. Iklat dia. Sekarang. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya rasa okey tu kan. Okey. Mukris seorang lama dalam filem. Kalau boleh nak minta pendapat sikit lah tentang industri filem kita kan. Industri filem kita ni keadaannya bagaimana sekarang ni? Ataupun adakah kita masih lagi ada masa depan? Kalau dibandingkan negara jiran-jiran kita ni, diorang dah duduk level lain lah. Kita orang industri ni pun, kita pun sebenarnya macam bila filem kita nak berada di pasaran luar, maksudnya macam tu. Mungkin lihat macam mana benda ni? Saya asal dari sinematografi lah. Ya. Saya fikir sebenarnya kita dibunuh oleh orang-orang kita sendiri. Okey. Kita dibunuh oleh orang-orang kita sendiri. Maknanya judgement on our karya tu datang daripada orang-orang kita sendiri, daripada orang-orang yang dalam circle ni ya. Sebenarnya kalau kita nak cakap pasal sinema ni dah kiamat. Ni panggung ni dah tak ada dah. Betul. We have to go to more. Maknanya kita dah pergi ke TV dah. Betul. Dah ada OTT dengan apanya. Tapi kalau kita cakap pasal panggung, saya rasa tak lama dah ni. Betul. Dengan pandemik ni, dengan apa ni kan, it's not dia dah tak boleh pergi dah lah maksudnya. Tapi daripada aspek karya ni, maksudnya dari segi konten, saya tak rasa teruk sangat kita punya ni kan. Cuma kita tak push kita punya ni karya kita. Ada cerdik pandai on marketing, pemasaran, especially pemasaran. Marketing untuk market our firm. Tapi kita sekat level tu peringkat bawah lagi. Jadi ada orang yang bijak pandai yang dia tak lalu sini, dia pergi festival dulu. Betul. Dia pergi festival dulu. Kenapa orang-orang ni boleh dapat perhatian kat sana? Sebab dia tak lalu sini dulu. Dia tahu dia lalu sini dia kena habis. Pukul rata. Kan? Jadi apa yang dia buat adalah dia pergi dulu ke festival. Itu baguslah. Itu sepatutnya dilakukan oleh kita lah. Betul. Dilakukan oleh especially on marketing, on distribution. Thesis saya on PhD juga menjurus kepada distribution filem Ya, distribution kita sangat lemah. Sangat lemah. Jadi saya rasa itu antara sebab-sebab dia lah. Tapi untuk pada ketika ini saya rasa fokus harus diberikan kepada the platform, OTT platform. Netflix ke atau TV pun dah buatlah benda-benda yang bersifat begitu Jadi orang filem kena bersedia dan juga kena redha tentang kena nyawa filem kita dah. Panggung wayang kita silap-silap dah tak ada dah kan. Tak ada. Kena bersedia. Yes, panggung dah tidak seperti dulu. Ini sebab apa adalah sebab pandemik ni. Dan juga dengan munculnya OTT ni semua dah orang dah tak nak pergi panggung lah. Betul. Lebih bagus lah lepak kat rumah tengok semua benda ni lah kan. Apa-apa karya yang keluar. Betul. You pay $15 or $16 tapi you can watch 5-6 orang. Betul, satu family. Satu family. Dan itu yang harus sekarang fokusnya harus ke arah itu. Betul. Okey, Mukris juga timbalan Presiden MySC. Komen sikit.
Apa pentingnya Mat AC pada industri filem Malaysia? Okay. Mat AC ni adalah dia ada satu pertubuhan NGO lah yang cuba membawa atau cuba mengiktiraf pengarah-pengarah sinematografi kita lah. And then selain daripada itu adalah cuba apa orang kata balancekan keadaan pekerjaan antara tawaran pekerjaan dengan ahli-ahli dia, maknanya sinematografer ni. Jadi tujuan kita sebenarnya dalam IC ini adalah cuba maksudnya supply quality sinematografer dalam hidangan yang bersifat direktif lah, filem salah komersial ke apa semua, supaya yang ada dalam pasaran ini adalah betul-betul fit, adalah betul-betul yang maksudnya seorang sinematografer yang fit to the industry, fit to the narrative, macam tu. Jadi kita tak mahu lagi ada yang instant. Betul. Besok boleh jadi GOP. Besok boleh kan. Tambah pula sekarang senang. Kan. Kita apa senang, you can inilah kan. Jadi, ada benda-benda lain yang kita akan nampak kelemahan-kelemahannya. It's not about the cantik anymore. It's about how you compose, how you story work. Betul. Ini sedang kadang-kadang tu yang sekarang ni, especially blogger, dia tengok lampu tu kuning ke lampu tu, dia cakap lampu tom yum. Walhal dia tidak tahu, walhal there is a psychology color ni apa semua. Jadi benda-benda macam ni harus ada satu education yang harus disemai terhadap benda-benda ni lah. Jadi itu tujuan IC. Tidak menjaga kebajikan, IC tidak menjaga kebajikan, tetapi sama-sama bagi siapa sinematografer yang fit to the industry, fit to apa yang mungkin filem nasional punya. Ialah kita sebagai persatuan ni harus come along with the agency. Betul. Harus come along ni. Betul. Tak kisahlah bersetuju ke tak bersetuju, tapi must go along. Betul. Ada baru can support each other. Betul. Benda ni akan terus pergi ya. Kita faham macam mana modul ataupun macam mana mekanisme yang katanya kononnya kita nak ke Oscar ni semua. Tapi betul. Dia harus ada dengan keadaan yang betul. Boleh saja cakap benda tu, tapi pelaksanaannya perlu untuk yalah, this is modal insan. Betul. Insan yang dimodalkan kan. Itulah. Alright. Okay Chris, kita dah dekat 40 minit. Panjang tu. So saya terima kasih banyak lah kerana sudi datang kita sembang malam ni apa semua, berkongsi. Harap-harap adalah orang dapat manfaat daripada kita punya sembang malam ni. Apa kata-kata terakhir daripada saudara Raja Mukris kita, kalau boleh, sebelum kita tutup? Kata-kata terakhir kata-kata terakhir ni, kita dalam industri kreatif ni haruslah bersatu lah kan. Maknanya tak payahlah kita bersama-sama against each other sama-sama kita industri ni tak besar. Jangan sampai tawaran director pun dah bagi kepada orang putih kan. Betul. Dari negara dia, jangan sampai kadang-kadang macam tu disebabkan attitude Betul. Jadi sama-sama kita naik, sama-sama kita membina, sama-sama kita dalam ruang sebenarnya ruang yang kecil sebenarnya tapi peluang tu besar. Ruang kecil tapi peluang tu besar. Jadi maknanya haruslah kita sama-sama dengan kawan-kawan kita yang lain naikkan especially filem industri kita lah. Alright, okay Chris, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.